Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk kajian saya yang dibuat bersama penyelia saya iaitu Dr. Muhammad Faizal bin Ramli dan juga Ustazah Nur Fazri Muhammad Arif, iaitu berkaitan dengan tinjauan pelaksanaan program pembangunan usahawan tani asnaf di Taman Desa Asnaf Perlis. Dan ini yang saya akan bentangkan pada hari ini iaitu tentang pengenalan, kajian literatur, objektif dan metodologi kajian, dan seterusnya dapatan kajian, perbincangan dan akhir sekali kesimpulan. Dan kita beralih kepada pengenalan saya. Okey. Kemiskinan merupakan salah satu isu yang seringkali dibincangkan oleh di peringkat global maupun tempatan, yang mana isu kemiskinan ini sedikit memberi kesan kepada pembangunan ekonomi negara. Oleh itu, Majlis Agama Islam atau institusi zakat negeri tidak ketinggalan dalam membantu penjanaan ekonomi negara secara amnya dan secara khususnya membantu juga ekonomi umat Islam. Okey, dengan kaedah iaitu menyediakan pelbagai bantuan yang disediakan, antaranya bantuan bulanan, kewangan, makanan, perubatan, pendidikan dan banyak lagi bantuan yang disediakan. Namun terdapat satu bantuan iaitu boleh dikatakan sebagai satu inisiatif yang produktif yang dilakukan oleh Majlis Agama Islam Negeri Perlis, iaitu mereka membantu golongan asnaf untuk menjadi usahawan yang mana untuk menjana ekonomi golongan asnaf demi untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka. Okey. Dan ini adalah kajian literatur saya yang kita tengok seperti Nur Jannatul Farhana yang mana mengatakan bahawa Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Perlis ini merupakan salah satu negeri yang telah berjaya melaksanakan program keusahawanan asnaf, iaitu dinamakan Taman Desa Asnaf yang terletak di Cuping Perlis. Dan program ini dijalankan untuk golongan asnaf fakir miskin negeri Perlis. Okey, seterusnya seperti kajian yang dilakukan oleh Yaakob dan Muhammad Adnan pada tahun 2018 mengatakan bahawa kejayaan usahawan awasanya perlu diketengahkan bagi membuktikan keberkesanan gunaan dana zakat itu, yang mana sekaligus memberi kepercayaan kepada pembayar zakat terhadap institusi zakat tersebut. Okey. Dan yang ketiga, kita tengok pula pelaksanaan modal insan ni yang dikaji oleh Awang Basir dan Muhammad pada tahun 2019 mengatakan bahawa pelaksanaan modal insan ni penting dalam sesuatu organisasi bagi mendapatkan potensi yang bagus, dan gunaan potensi itu dapat ditingkatkan sehingga ke tahap yang maksimum. Okey, dan seterusnya kajian lepas ada menunjukkan bahawa tiada kajian rasmi yang dilakukan bagi menguji keberkesanan program di Taman Desa Asnaf ini. Okey, seterusnya objektif bagi kajian ini adalah untuk meninjau pelaksanaan program usahawan tani asnaf di Taman Desa Asnaf Perlis, dan metodologi yang digunakan adalah kajian perpustakaan dan juga temu bual yang dilakukan bersama pegawai yang terlibat. Okey, dan sedikit latar belakang mengenai Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis ialah Majlis Agama Islam ini mula ditubuhkan pada tahun 1920 oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Almarhum Said Al-Wibni Almarhum Said Safi Jamalullah. Kemudian bertukar menjadi Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis pada tahun 1948. Dan MAIF ini melaksanakan pelbagai transformasi secara holistik bermula tahun 2011, dan penambaikan sentiasa dilakukan pada tahun 2016 turut diperkemaskan. Dan peranan MAIF yang dipimpin dengan hikmah dan bijaksana oleh Raja Muda Perlis begitu utuh dan kuat dalam menggalas amanah dan tanggungjawab sehingga ke hari ini. Dan seperti kita tengok 6 teras utama pada tahun 2021 hingga 2025 yang diketengahkan oleh MAIPS ini adalah: pertama,
pemantapan hagihan holistik, yang kedua kelestarian khazanah dan hasil, yang ketiga mercu tanda gemilang, dan yang keempat pengiktirafan dan penarafan. Seterusnya kegemilangan antarabangsa, dan yang keenam kebanggaan organisasi dan turun padang. Okey, dan perancangan Pelan Strategik Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIP 2021 hingga 2025 adalah untuk menjadi satu kaedah atau panduan dalam mengatur perancangan yang lebih teliti, berkesan dan sistematik bagi merealisasikan segala hasrat untuk mencapai sasaran dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Selain itu, MAIS bergerak dengan lebih efisien dan memikul tanggungjawab besar dalam merealisasikan agenda pembangunan sosioekonomi umat Islam khususnya di negeri Perlis. Okey, dan ini merupakan dapatan kajian yang bagi kajian kertas kerja ini. Okey, yang seperti kita boleh lihat dalam slide ini, yang pertama kita tengok nama program yang dilakukan di Taman Desa Asnaf adalah Model Pembangunan Insan, dan jumlah peserta di Taman Desa Asnaf tersebut seramai 35 orang asnaf, dan pertanian utama yang dilakukan adalah tanaman rock melon, dan bermula pada tahun 2014 iaitu batch pertama yang direkrut. Dan seterusnya kita tengok keluasan tanah seluas 7 hingga 8 ekar, dan penempatan asnaf ini adalah penempatan yang berkelompok, di mana Taman Desa Asnaf ini merupakan satu tempat yang memusatkan peserta-peserta tadi. Maksudnya dia diberi peluang pekerjaan dan penempatan. Okey. Dan penempatan terdapat di Taman Desa Asnaf terdapat sebanyak 50 buah rumah semedi yang mempunyai 3 bilik, dan kita tengok syarat kemasukan untuk menjadi peserta Taman Desa Asnaf ini, yang pertama adalah Islam, asnaf, penduduk atau bermasyarakat di negeri Perlis. Dan seterusnya kita tengok greenhouse yang terdapat di Taman Desa Asnaf terdapat sebanyak 11 greenhouse, yang mana satu greenhouse menempatkan dalam 1920 pokok. Okey, selain tanaman utama yang difokuskan, terdapat juga kemahiran-kemahiran ataupun kursus lain yang juga diberi kepada peserta-peserta tersebut. Antaranya memberi kursus jahitan, membuat kek, dan juga dilatih, diajar mengenai kemahiran insaniah iaitu soft skill. Okey, dan kesimpulan, Taman Desa Asnaf merupakan satu projek keusahawanan asnaf fakir miskin di Perlis yang bukan sahaja menyediakan peluang pekerjaan, malah turut menyediakan pelbagai program dan khusus yang boleh dimanfaatkan oleh peserta asnaf tersebut. Okey, dan membangunkan sektor ekonomi adalah satu keperluan dalam sesebuah negara kerana apa? Kerana hasil daripada pertanian memberi banyak manfaat kepada manusia. Oleh itu, bukan sahaja kerajaan Malaysia melancarkan pelbagai program untuk usahawan tani, malah Majlis Agama Islam atau institusi zakat juga turut menggalakkan aktiviti pertanian dengan cara memberi bantuan perniagaan, modal peralatan ataupun khusus kepada usahawan asnaf. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.